أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Palembani rahmatullah alaih, iaitu telah bersabda Nabi situ saja. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubah, yakni bermula menyesal akan dirinya daripada maksiat itu, iaitu taubat. Yakni kita menyesal berdasarkan hadis Nabi ini, penyesalan itu adalah taubat. Artinya antara perkara ataupun elemen yang paling penting dalam taubat ini adalah penyesalan, kerana ialah yang akan melengkapkan rukun-rukun taubat yang lain. Dengan sebab menyesal orang tu akan tinggal perbuatan maksiat dia tu. Dengan sebab menyesal jugalah dia berazam untuk tidak akan mengulanginya lagi. Dengan sebab menyesal itulah dia akan berusaha untuk memenuhi kekurangan yang telah lalu tu. Jadi berpunca daripada menyesal. Jadi bila Nabi menyebut an-nadamu taubah, menyesal itu taubat, bukanlah berarti itu satu-satunya rukun taubat seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dan juga ulama-ulama lain. Cuma nak menyatakan itulah antara perkara yang paling penting dalam taubat, iaitu melibatkan qalbu, yakni penyesalan di dalam hati. Jadi nak beritahunya model ataupun bentuk hadiah-hadiah macam ni banyak. Maka sebab itu kita kena rojok juga, kena tengok juga hadiah-hadiah yang lain untuk memahami sesuatu perkara. Oleh kerana kita mungkin tak mampu nak sampai ke tangga tu, maka kita bertaklidlah kepada imam-imam mujtahidin yang kita yakin kepada keilmuan dan kewarakan dia tu. Bukan saja kealiman dia tu, tetapi juga warak dia tu, yakni dengan kejujuran dia, keikhlasan dia, tak ada kepentingan semata-mata mempelajari ilmu dan mencurahkannya untuk khidmah, untuk berbakti ataupun untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh yang mudah macam ni lah. Kalau kita pakai sipir, saya terpaksa sebut semua benda ni sebab benda ni, penyakit ni kau timbul ni. Adanya trend setengah orang, dia kata kalau hadis kata macam tu, gitu lah. Kena jaga-jaga. Kalau Quran kata macam tu, gitulah. Ini modal ni berbahaya. Betul pada beberapa dalam sejumlah ayat Al-Quran dan hadis, tetapi menjadi masalah kalau model tu, kalau kaedah tu diterapkan kepada keseluruhan ayat Al-Quran dan hadis Nabi atas nama
Nabi kata Tuhan kata gitu, Nabi kata gitu. Jadi kalau tengok pada situ dalam perkara ni ke annadamu taubah tu menyesal tu taubat dengan erti taubat ni secara zahirnya hadis ni beritahu taubat ni sekara ialah menyesal. Jadi ulama-ulama menjelaskan tidak ini satu saja. Bukan nisa je, ada perkara lain lagi yang berkait. Tapi ibu dia ni dalam perkara yang samalah membabitkan hadis yang berkaitan dengan haji itu bila Nabi sebut al-hajju arafah. Haji itu arafah. Jadi kalau faham Nabi kata gitu kau, haji ni buku di arafah je lah. Kalau faham atas sutir tu Nabi kata gitu, kena tengok juga hadis-hadis lain, perbuatan Nabi dan sebagainya, barulah faham. Cuma nak menunjukkan bahawa salah satu hal yang sangat penting atau terpenting dalam ibadah haji ni wukuf di arafah. Baik, kerana menyesali itu adalah ia kemudian daripada ilmu. Marinya penyesalan ni setelah seseorang itu memiliki ilmu tentang perkara salah yang dibuat tu ada satu kesalahan. Kemudian perkara salah yang dibuat tu mengakibatkan atas dunia ni kemudaratan, kecelakaan. Di akhirat nanti kecelakaan juga, yakni akan menanggung beban balasan atas perbuatan salah yang dia buat. Jadi bila dia tahu perkara ni lalu dia merenungi dia membawa kepada satu perasaan yang dinamakan penyesalan ni. Itu maksudnya. Yakni kemudian daripada mengetahui akan bahawasanya maksiat yang jadi dengan dia dosa itu, yakni maksiat yang dibuat tu, perbuatan yang membawa kepada dosa tu, iaitu sangat memberi mudarat akan agamanya. Dia tahu benda tu. Perbuatan maksiat yang dia buat tu memudaratkan agamanya, yakni penghayatan agamanya di dalam dunia dan di dalam akhirat. Jadi kemudaratan tu berlaku di dunia, berlaku di akhirat. Hak berlaku di dunia ni boleh pecah pada dua perkara atas dunia ni, iaitu kemudaratan dari segi musibah dan bala bencana, seperti yang disebutkan bahawa ayat-ayat Al-Quran dan hadis menyebut musibah-musibah yang menimpa manusia ini dikaitkan dengan sebagai balasan terhadap kesalahan dan keburukan yang telah dilakukan oleh manusia. Tengoklah ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang musibah dan bala bencana itu, ghalibnya akan dikaitkan dengan sebagai balasan jaza, sebagai balasan terhadap perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukan oleh manusia. Itu atas dunia. Jadi musibah dan bala. Kemudian apa lagi? Mudarat atas dunia ni, atas maksiat yang kita buat, menjadikan hati kita ini semakin kelam, semakin gelap dan semakin jauh daripada Allah. Ini lebih membahaya lagi. Musibah daripada dosa yang tidak kita usahakan untuk kita insafkan, untuk kita baiki itu. Kalau kita lock itu saja, dia datang mudarat dunia. Dan mudarat dunia ni, yang saya kata tadi, ada mudarat dalam bentuk musibah, musibah kebendaan ni, dan ada musibah dalam bentuk kerohanian. Dan ini lebih berbahaya. Di dalam hadis Nabi menyatakan, apabila seseorang itu melakukan dosa, maka akan tertitiklah nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan tertitik dalam hati dia itu satu titik hitam. Ini adalah bahasa majaz ataupun bahasa kiasan saja, nak menyatakan bahawa hatinya akan jadi gelap, akan jadi gelap. Jadi sekiranya dia bertaubat, dia akan bersih. Saqala qalbu, hatinya akan balik kepada bersih balik kalau dia taubat. Tapi sekiranya tidak, dibiarkan bertinang-tinang tu, kesalahan-kesalahan yang tidak disedarkan tu, tidak dibaiki tu, dia akan bertindang-tindang titik hitam tu, sehingga akhir sekali dia menutupi pintu qalbu manusia. Tutup pintu qalbu manusia. Maka bila qalbu manusia tertutup, itulah yang disebut dalam hadis, tafsiran kepada ran yang disebut dalam ayat Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah yang dikatakan ran, yakni penutup yang menutup qalbu manusia
kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu adalah hasil daripada apa yang diusahakan, apa yang dibuat, yang dilakukan oleh manusia, yang perbuatan buruk yang dibuat oleh manusia. Jadi musibah dunia ni secara fizikal pun ada, secara kerohanian pun ada. Tapi musibah kerohanian ni lebih buruk lagi lah. Kalau musibah zahir ni, kesusahan, kepayahan tu paling lama manusia mati tak ada lah. Paling lama lah tu. Tapi kalau musibah kerosakan kalbu boleh membawa kepada kekufuran, dia akan tanggung kesan dia tu sampai ke akhirat. Itu musibah berat lagi. Jadi bila Nabi sebut tertitik-titik hitam tu, saya kena jelaskan, dibimbangi takut learning ada kecenderungan orang faham satu benda tu dengan kefahaman yang zahir, fizikal semata-mata. Lalu kalau dia ada orang yang pegang prinsip tu, ada kemungkinan dia terdedah kepada pendustaan terhadap perkhabaran Nabi, terhadap Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang bila kita cenderung kepada memahami sesuatu secara zahir saja dalam perkara tertentu tanpa mengambil kira sudut-sudut pandangan bahasa Arab dan sebagainya, dalam sesetengah perkara lah, bukan semua perkara, ada kemungkinan dia boleh membawa kepada akhir sekali dia membuka ruang kepada pendustaan. Kalau dalam perkara ni, bila Nabi kata bila buat dosa tertitik-titik hitam, zaman ni zaman moden, zaman sains, dia pergi test sekarang di hospital, buat benda, buat tu cek ni apa panggil benda, X-ray. Tak ada titik hitam, padam. Nabi kata buat salah ni ada titik hitam gitu kan, dia mungkin dia buat salah gini-gini, kita test dah sekarang X-ray, titik hitam tak ada, menawar. Bila faham zahir akan jadi gitu. Tak ada sekarang, nampak biasa macam orang lain juga, tak ada titik hitam-hitam warna. Maka sebab itu Al-Imam Ad-Dahlawi rahmatullah alaih, dia menjelaskan titik hitam itu adalah secara majaz, itu bahasa Arab, secara majazi, bahasa kiasan saja, nak memberitahu bukan titik hitam secara zahir itu, tetapi nak beritahu berubah perangai manusia, perangai kemanusiaan bertukar menjadi perangai kebinatangan, sifat manusia bertukar kepada sifat binatang, sifat buruk. Itu yang dikatakan sebagai tertitik-titik hitam tu, tumbuhnya keingkaran pendustaan terhadap kebenaran, terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian tumbuh dalam hati sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk yang boleh mendorong dia melakukan perkara-perkara keji dan sebagainya. Itu semua adalah titik hitam yang titik dalam hati. Dan di dalam akhirat, adapun mudarat dalam akhirat jelaslah, iaitu menanggung balasan dosa, balasan seksa terhadap dosa yang telah dilakukan. Itu mudarat di akhirat. Baik, dan lagi dosa itu mendendengi antaranya dan antara Tuhannya, seperti yang disebutkan tadi. Antara mudarat dosa ni, iaitu dia akan menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perbuatan tu, sama ada dia sedar ke tak sedar ke, seseorang tu menyadarinya, sedar benda tu ke ataupun tak sedar, dia berkedudukan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya dan antara Tuhannya, yang iaitu kekasihnya, yakni kekasih seseorang itulah Allah Ta'ala ni, nak tak nak adalah merupakan kekasih seseorang tu. Maksudnya kekasih orang Muslim ni, selama dia mukmin, maka Allah Ta'ala tu sebagai kekasih dia lah, dia nak lagi dah tu. Cuma tinggal lagi kekuatan perasaan kasih tu tak sama. Nama dia seorang mukmin, seorang Muslim tu mesti dia kasih kepada Allah. Kasih maksudnya hatinya mesti berpaut kepada Allah, ada keyakinan terhadap Allah. Cuma kuat lemah je beza. Itu maksud kasih ni. Jadi jangan samakanlah kasih dengan kasih antara manusia dengan manusia itu. Inti pada kasih itu pertautan hati. Hati kita percaya, yakin, bergantung ke dia, ada pergantungan, ada harapan ke dia. Lemah, kuat itu cerita lain. Selama seseorang tu mukmin, mesti ada benda tu, mesti ada. Jadi sebab itu orang mukmin ni boleh disebutkan dia kasih, tak nak lagi dah dia kasih kepada Allah. Tapi kalau dia melakukan kesalahan ni, maka dia boleh mendendeng kaitan dia dengan Allah Ta'ala tadi tu, sehingga perasaan kasih dia semakin kau lemah. Itu dia.
Tapi Allah kasih kepada orang yang bertaubat kan? Memang. Itu dari sisi Allah Ta'ala. Kalau dia taubat, dia akan mendapat kelebihan. Salah satunya dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat. Ya. Dan beberapa ayat lagi menyebut perkara yang sama lah. Bahawa Allah Ta'ala tu kasih kepada orang yang bertaubat ni. Sekarang yang Syekh ni nak tunjukkan dari sudut kita dalam hubungan kita dengan Allah. Kalau kita bertaubat, memang sudah tentu mendapat kelebihan itulah. Dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut dalam banyak ayat, termasuklah ayat tadi tu. Yahibbut tawabin wa yahibbul mutatahhirin, dan ayat lain lagi lah. Sekarang dari sudut kita sebagai manusia ni, sebagai mukmin tetap ada kasih dengan pertautan hati kita dengan Allah. Tak keyakinan kita, harapan kita, kalau susah kau doa kepada Allah, itu tanda ada kasih lah tu. Kalau kita susah apa-apa, semayang ajak berdoa, itu alamat-alamat bahawa hati kita ni ada pautan dengan Allah. Tertaut hati dengan Allah, itulah kasih. Cuma lemah, tak kuat. Aulia ni kuat benda tu. Tu je bezanya, kekuatan kasih dia tu. Jadi kita ni kasih yang mungkin qada yang lemah. Tapi Ustaz, dalam Islam, arus perdana ni, kita sandar pada ayat Quran. Tuhan kata tidak ada diganti dalam manusia itu kecuali itu sebuah. Jadi mana hubungan kita dengan Tuhan ni? Kita hamba, Tuhan bos kita kan? Ya. Tapi dalam Ustaz kata tadi, macam hubungan kekasih. Itu mana Ustaz? Pasal hubungan kita sebagai hamba ni dengan Tuhan kita, dia hubungan kita dengan kekasih kita tu ada beza Ustaz. Dia ada titik persamaan dia tu. Bila hubungan kita dengan Allah Ta'ala sebagai hamba, yang mengikat hubungan tu, yang menerik hati kita untuk meyakini ketuhanannya, itulah kasih dia. Kan istilah kasih ni tautan hati kita. Bila kita yakin kepada Allah Ta'ala, percaya ke dia, bermohon hajat kepada dia, itu adalah terjemahan daripada perasaan kasih dengan hati, berhubung hati. Bila kita beribadah kepada dia pun, itu sebahagian daripada terjemahan daripada kasih kita tu. Jadi perasaan kasih ni, asal perkataan itu kau tautan hati kita tu, terpaut hati kita kepada sesuatu. Cuma macam saya katakan tadi lah, pada seseorang ni, antara seseorang tu mungkin beza dari segi lemah dan kuatnya tautan hati tu. Jadi bila disebut pada ibadah tadi tu, bila seorang tu beribadah kepada Allah, berarti dia meyakini ketuhanan Allah dan dia tahu kehambaan diri dia. Jadi bila dia yakin kepada ketuhanan Allah, mendorong dia untuk beribadah, itu adalah terjemahan daripada perasaan kasih. Dalam artinya hak asal itulah. Baik. Mendeningi antaranya dan antara Tuhannya yang iaitu kekasihnya, iaitu Tuhan yang dikasihinya. Baik, maka apabila mengetahui akan yang demikian itu, yakni bila seseorang tu dia tahu benda-benda ni dan mengingat-ingatkan dia. Kadang-kadang bila setengah dalam banyak kadang kita tahu belaka benda ni, tapi kita tak mari dalam ingatan kita. Itu tak kuatlah mendorong kita untuk menyesal. Tapi bila kita tahu benda ni, maka kita ingatkan dia. Inilah yang akan mendatangkan penyesalan. Maka sebab itulah kita disuruh supaya bermuhasabah. Muhasabah tu sebenarnya intinya mengingatkan perkara dia ni. Ingat balik benda yang kita tahu dah tu. Muhasabah ataupun istilah-istilah lain tak kira lah. Disebut muraqabah ke muhasabah ke, itu cabang-cabang dia belaka. Iaitu seseorang tu cuba mengingati perkara-perkara, antaranya perkara ni, iaitu perkara yang menyentuh tentang diri dia dan hubungan dengan Allah Ta'ala. Antaranya dalam aspek perbuatan salah ni, bila dia buat salah guna akan jadi, dia ingat, dia renung-renungkan benda tu. Merenungi perkara tu itulah yang akan mendorong, yang akan membuahkan sesuatu di dalam hati manusia yang dinamakan penyesalan, nadam. Nescaya jadi menyesal akan dirinya. Bila dia tahu perkara ni, dia ingatkan benda tu, dia renung, dia mengingati makna-makna tu, maka menyesal, menimbulkan penyesalan. Daripada perbuatan maksiat. Sebab tu kita disuruh supaya menziarahi kubur, tujuan supaya timbul renungan ni lah.
Mati orang tahu belaka, tak ada orang tak tahu dia. Tak ada orang dia akan kata dia tak akan mati. Tanyalah sahabat-sahabat dia, soalan ni seluruh dunia orang akan jawab bahawa mati ni memang manusia akan menghadapinya. Soalan yang tidak akan diingkari oleh sesiapa. Jadi masalahnya bukan masalah tidak tahu hakikat manusia akan mati, tetapi masalah lupa kepada kematian. Maka disuruh kita menziarahi kematian sebenarnya satu bentuk renungan. Pengetahuan manusia akan mati itu ada kata boleh katakan kecuali orang gila lah. Semua orang tahu belaka benda ni. Tapi nak suruh timbulkan penyesalan tu disuruh ziarah kubur. Kenapa? Kerana dia ada satu bentuk renungan depan mata kita. Orang-orang kita kenal belaka ni, ada dah balik belaka. Tu ingat. Ingatan renungan itulah yang akan mendorong untuk menimbulkan suatu gerak dalam hati kita tu. Itu semua tu. Semua tu merupakan cabang-cabang daripada renungan kalbu kita. Dan adalah menyesal itu melazimkan ia akan meninggalkan maksiat. Jadi bila manusia timbul penyesalan ni, dia akan tinggallah perbuatan buruk yang telah dilakukan. Maka tercapailah satu dari antara rukun-rukun taubat tu. Dia tinggalkan perbuatan buruk tu. Sebab apa ia boleh tinggal? Kerana dorongan penyesalan dia. Baik, kemudian dan mencita-cita ia akan meninggalkan akan dia. Bukan sekadar dia tinggalkan perbuatan buruk yang telah dibuat tu. Dia tanam pula azam pada waktu penyesalan tu. Hati dia memari ke penyesalan tu. Dia mencita-cita, yakni berazam untuk meninggalkan akan dia, yakni tak akan buat lagi dah. Cukuplah rukun yang ketiga. Jadi mula dia daripada menyesal. Mari menyesal ke mana? Pengetahuan tentang mudaratnya dosa ni. Apabila pengetahuan ni kuat menjadi ingatan dia, mendorong penyesalan. Bila menyesal tu satu rukun. Menyesal bawa kepada dia tinggal perbuatan buruk, dua rukun. Bila dia tinggal pula dia berazam pula tak mau buat dah benda ni, tiga, selesai. Cuma kalau ada dosa berkaitan dengan manusia, dia kena cuba selesaikanlah yang berkaitan dengan manusia menurut tahap yang boleh diselesaikan. Sekiranya terhalang kerana sesuatu mudarat, maka diberi kemaafan lah. Contoh kawan, contoh dalam kitab kita ada diberi contoh gini. Bila seorang lelaki itu dia telah mengganggu anak perempuan seorang lelaki, contohnya lah, mencabuli dia contohlah. Kemudian dia menyesal. Jadi sepatutnya ia kena pergi minta maaf atas kesilapan dia tu. Atas kesilapan dia tu. Tapi dia mikir kalau aku pergi kabur ni kan kena katak pula. Jadi orang tu mungkin tak tahu, mungkin tak marah. Dia tahu mungkin marah. Jadi tuntutan asalnya nak pergi selesai supaya dia beri kemaafan dan sebagainya, dia mungkin akan terhalang dengan jangkaan tadi tu. Ada setengah orang mungkin kita kabur ke dia, dia boleh maaf je. Setengah orang bukan boleh maaf, boleh menyakit lain pula dosa lagi. Sama juga macam banyaklah hal-hal lain kena tengok atas pertimbangan. Tuntutan supaya menyelesaikan hak manusia itu, hak tu dah nak lagi dah dalam sebagai kaitan dengan taubat ni. Tapi kena tengok keadaan tadi, sekiranya boleh menyelesaikan, kena tu buat. Tapi sekiranya menambahkan lagi mudarat, hak tu tak selesai, boleh menyakit lain pula, itu dikira mudarat lebih. Maka diberi kemaafan, tukar cara lain. Berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan orang ni meredai kita di akhirat nanti. Itu cara. Itu disebut oleh Al-Ghazali dalam Minhaj Al-Abidin. Dan tiada sekali-kali mahu berbuat yang demikian itu, maka dia berazam. Jadi timbul semua ni daripada penyesalan tadi. Demikianlah hakikat taubat yang disebutkan akan dia oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab ini. Jadi kitab ini, kita tahulah kitab ni kitab apa benda? Iaitu kitab kesimpulan daripada Ihya, ringkasan Ihya, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ataupun disebut sebagai Lubab Ihya Ulumuddin. Baik, dan lagi menyebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala akan hakikat taubat dan kenyataannya itu di dalam kitab Minhaj Al-Abidin yang saya sebutkan tadi. Ini agak detail lah. Ia menakal
yakni dia membawa cerita ni, mengambil cerita ni daripada ulama yang dahulu dengan katanya. Jadi Imam Ghazali dalam menjelaskan tentang taubat ni, dia menukilkan kalam-kalam ulama, kata-kata alim ulama, iaitu at-taubatu tubri'u atau tubarri'u al-qalba 'aniz zambi. Artinya, bermula hakikat taubat itu lepas hati, yakni bebas hati, bersih hati daripada dosa. Tadi dalam hadis disebut bila manusia buat salah akan ada titik hitam, hatinya digelap, kotor. Jadi kesan daripada dosa yang dibuat. Tapi kalau dia taubat, hatinya akan dibersihkan. Jadi taubat seumpama sabun lah yang akan membersihkan kalbu manusia. Kerana taubat itu setengah daripada amal batin yang di dalam hati. Taubat-taubat ni dari satu segi, sebahagian taubat tu kerja hati, iaitu menyesal tadi tu. Itu kerja hati. Baik. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, qala syekhuna rahimahullahu ta'ala, haddu taubati tarku ikhtiyari zambin sabaka misluh. Sabaka misluhu anhu manzilatan wala suratan ta'ziman lillahi ta'ala wa hizran min sakhatihi. Artinya, telah berkata Syekh kami rahimahullahu ta'ala, bermula had taubat itu, ta'rif, definisi taubat itu, iaitu meninggalkan, menyahajakan berbuat dosa. Yakni kita tinggal kemahuan yang sengaja untuk buat dosa itu, kita tinggal. Kehendak kita, kesengajaan kita nak buat salah tu, kita tinggalkan itu. Itu ta'rif taubat seperti yang dinukilkan oleh Imam Ghazali ni. Meninggalkan, menyahajakan berbuat dosa, yakni kita tinggal kemahuan untuk buat dosa secara sengaja yang telah lalu seumpamanya. Yakni yang ditinggalkan tu bukan saja perbuatan tu, perbuatan yang seumpamanya juga. Yang lalu seumpamanya daripadanya. Jadi perbuatan yang lepas tu, maka dia meninggalkan kemahuan untuk buat balik tu. Ditinggal, perasaan nak buat kesalahan. Kesalahan yang lepas-lepas tu, dalam hati dia ada kemahuan, ditinggalkan kemahuan tu, sehingga dia tak nak lagi nak buat. Itu bahasa mudah. Manzilah pada darjahnya, bukan pada surahnya. Apa arti pada darjahnya, bukan pada surah? Yakni kalau dia buat satu kesalahan jenis A, kemudian ada kesalahan lain yang sama taraf dengan A, kesalahan B, kesalahan C, hak sama taraf. Jadi bila dia taubat ni, maka dia meninggalkan kemahuan untuk mengulangi perbuatan A tu. Sebenarnya bukan A saja dia kata, B, C, hak setara dengan A tu, dia tinggal belaka. Dia tinggal belaka kemahuan tu. Mungkin kita buat satu kesalahan, jadi kita taubat dengan hati kita tak mau buat ada perkara itu. Tapi ada perkara lain yang setara, kita nak buat lagi. Imam Ghazali kata, berdasarkan apa yang disebut oleh Syekh ni, bahawa taubat ni kita meninggalkan kemahuan untuk melakukan kesalahan dengan sengaja terhadap perbuatan yang telah lalu tadi tu. Bukan perbuatan tu saja, perbuatan-perbuatan yang setara dengan dia juga. Itu maksudnya. Pada darjahnya, yakni yang sama taraf kedudukannya, bukan pada surahnya, bukan pada rupa. Kalau salah A saja dah. B, C yang sama taraf, kita tinggal belaka. Itu maksud.
Kerana mentazimkan bagi Allah Ta'ala. Kenapa kita lakukan itu? Kerana mengagungkan kebesaran Allah. Bila kita ada kesedaran ni, kita nak tinggalkan perbuatan buruk yang telah kita lakukan tu, dan kita meninggalkan kemahuan untuk mengulangi dia tu. Tinggal, kita buang, kita lupakan benda tu. Dan tujuannya ta'zim, yakni mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dan kerana takut daripada murka Allah. Tujuan kita buat gitu tu kerana memuliakan Allah, membesarkan Allah, dan kerana takut kepada kemurkaan balasan seksa dia. Itulah yang dijelaskan tentang taubat oleh ulama-ulama terdahulu. Baik, kemudian katanya lagi, falaha arba'u syara'id. Ahaduha tarku ikhtiyari zambi yutinu qalbahu wa yujarridu azmahu ala alla ya'uda ila zambi albatata. Fa amma tarku zambi wa fi nafsihi annahu rubbama ya'udu ilayhi wa la ya'zimu ala zalika bal yataraddadu fa innahu rubbama yaqa'u lahu al-'audu fa innahu mumtani'un 'aniz zambi ghairu ta'ibin anhu. Baik, apa maksud dia? Kata Imam Ghazali, adalah bagi taubat itu 4 syarat. Jadi taubat ni ada 4 syarat dia. Tapi syarat ni nak kata berat, tak berat juga. Nak kata ringan, taklah ringan sangat. Jadi benda bukanlah berat sangat dan taklah terlalu mudah sangat. Baik, apa benda? 4 syarat taubat tu. Pertama, menyahajakan meninggalkan dosa. Yang kita tinggal dosa dengan pilihan kita. Itu maksudnya. Kita tinggal perbuatan salah kita buat tu, kita tinggalkan dia. Dan kita tinggal tu atas dasar memang kita nak buat gitu. Itu maksud menyahajakan. Ada orang tinggalkan perbuatan salah kerana tak sengaja. Tak sengaja ke mana? Terpaksa dia tinggal. Kalau dia boleh buat, dia buat sekarang. Tapi kalau dia nak buat lah. Contohnya, dia buat salah, lepas tu dia ke penjara. Dia tak buat sebab apa? Dia dah nak buat. Sebab dia duduk dalam. Kalau duduk luar, dia buat juga. Itu tak jadi. Ini memang dia ada niat untuk meninggalkan perbuatan tu. Sengaja. Maksudnya, dia memang sengaja untuk dengan kemahuan dia untuk meninggalkan dia. Sebab apa? Sebab ada kes-kes dia tinggal benda tu bukan kerana dia nak tinggal, tapi kerana terhalang, kerana dia nak buat. Seseorang kita buat bandingan, seseorang tu buat salah, tapi bila dia berumur tua tu dia nak buat dah. Jadi dia tinggal tu ada rasa dia dah nak buat dah. Mungkin kerana dah orang dah nak buat kerja-kerja berat, melibatkan kesalahan yang berat-berat. Contoh macam nak merokok. Masa yang muda kau boleh buat, tapi bila tua ni dah orang ni dah nak buat dah. Jadi dia tak buat kerjaan tu kerana uzur dah. Baik. Jadi kalau dia tinggal bukan kerana benda tu tak berlaku disebabkan benda tu, maka itu bukan tidak memenuhi lah. Tetapi sekiranya sekalipun berlaku keadaan tu, tapi dia memang betul-betul ada keinginan. Contoh memang tadi dia buat salah, lepas tu dia kena takak, dia masuk dalam penjara. Tapi masih duduk dalam penjara tu, memang dia betul-betul ada keinginan untuk meninggalkan perbuatan tu. Maksudnya kalau dia dilepaskan pun mungkin dia akan buat dah. Itu boleh lah. Jadi syarat yang pertama tu menyahajakan dengan arti dia meninggalkan kesalahan tu dengan pilihan dia. Dan iaitu bahawa menetapkan hatinya, yakni dia menanam kemahuan dalam hati dia, mengukuhkan hatinya untuk tidak nak buat benda tu. Dan semata-mata ceritanya bahawa yakni kemahuannya, ceritanya itu yakni kemahuannya, harapannya bahawa tiada ia kembali kepada mengerjakan dosa sekali-kali. Jadi dia melibatkan kerja dalaman, dia melibatkan kerja hati, iaitu dia menguatkan azam dia tu dan menanam cita-cita untuk tidak tak nak buat dah, tak mau buat dah perbuatan salah tu. Dia tanam benda tu dalam kemauan hati dia. Itu syarat pertama. Baik, maka ada pun meninggalkan dosa padahal di dalam hatinya bahawasanya
barangkali ia kembali kepada mengerjakan dosa. Dia tinggal dosa tapi dalam hati dia tu ada lagi kemahuan untuk buat benda tu. Kemahuan maksudnya kemahuan dia tu nak buat lagi, tapi mungkin tidak buat kerana ada sebab-sebab lah. Kepada mengerjakan dosa dan tiap-tiap cita-citanya itu atas meninggalkan dosa itu, tetapi adalah bergerak-gerak di dalam hatinya. Maksudnya tidak kukuh molek. Tak kukuh molek keinginan untuk ditinggal. Dan tiada tiap-tiap cita-citanya itu atas meninggalkan dosa itu. Jadi maksudnya dia melakukan satu kesalahan, tapi kemahuan untuk melakukan kesalahan itu ada lagi. Demikian juga dia tak ada cita-cita untuk meninggalkan perbuatan tu. Masih ada lagi gerakan dalam hati dia tu untuk melakukannya. Ada lagi dalam hatinya tu. Maka bahawasanya terkadang jatuh di dalam hatinya berkehendak kembali kepada berbuatkan dosa itu. Tidak kukuh molek. Kadang-kadang sekejap, lepas tu mari pula keinginan untuk buat benda tu. Maka bahawasanya adalah yang demikian itu dinamakan menegahkan ia daripada berbuat dosa, bukan dinamakan taubat. Gitu tu kata Imam Ghazali, dia tidak dinamakan taubat, tapi dinamakan menghalang diri daripada melakukan dosa. Beza sikit. Tapi Ustaz, kalau dia bercita-cita nak lakukan apa yang dia buat lepas-lepas kan, dia buat lagi. Tapi dia kata dia taubat. Tapi kalau kita tengok tiap-tiap dosa, kejahatan tu, takkan dia fikir selagi dia buat benda tu. Ya. Tak gitu Ustaz. Dia sekarang ni dia nak buat lagi. Ya. Tak sangat arwah dia. Ya. Jadi lihat tak tulis ya. Ya. Jadi dari segi tu, walaupun kita kata taubat itu tak betul, tapi dosa dia habis berhenti situ. Selagi dia buat. Dia cuba rancangan dia. Sekarang dua perkara yang berbeza. Satunya perbuatan yang dicatat sebagai kesalahan, yang kedua taubat. Jadi dua aspek yang berbeza. Sekarang yang dibicarakan sekarang tentang taubat. Jadi dah orang taubat gitu. Maksudnya dia taubat, dia tak buat, tapi nak buat tu ada lagi. Dan cita-cita untuk mengarang itu masih ada lagi. Cuma dia tak buat masa tu kerana sebab-sebab tertentu. Maka jenis itu dia tidak dikatakan bertaubat, tapi dia dikatakan sebagai terhalang daripada melakukan kejahatan. Terhalang. Jadi sebab apa? Kerana tidak memenuhi salah satu syarat taubat tu, iaitu penyesalan tadi tu. Kalau ada penyesalan, maka sahlah taubat dia. Sekarang ni tak ada benda tu. Dia tak buat dah benda tu, tapi keinginan nak buat tu ada, dan cita-cita nak buat tu ada lagi. Berarti tak ada penyesalan. Adapun orang yang sudah ada penyesalan dan dia tak buat benda tu dan bercita-cita untuk dia tak buat, cuma mungkin dia bertahan seminggu, itu cerita lain. Sekarang ni tak ada. Masa dia tak buat tu, keinginan tu masih membara lagi. Untuk mengulangi, ada lagi. Maka kalau dia tak buat dosa masa tu, dia tidak disebut sebagai orang bertaubat, tapi disebut sebagai orang yang terhalang daripada dosa, tak terbuat lagi. Jadi itu aspek nak mengesahkan taubat tu sah ke tidak. Adapun seseorang tu sekalipun dia ada keinginan, ada kemahuan, selagi tidak berlaku kesalahan tu masih belum dikira. Tu dari segi pengiraan. Tapi dari aspek taubat, dia tidak dinamakan taubat. Jadi tidak dinamakan taubat. Maksudnya atas dosa hak lepas-lepas tu yang dilakukan, maka tidak terampunlah sebab dia tak taubat. Hak yang akan datang belum dikira. Itu dua sudut yang berbeza. Macam mana pula yang dalam Quran kata sesungguhnya amal-amal kebajikan pun solat itu dapat melakukan dosa. Ya. Ada dikira macam apa ni taubat itu? Baik, tentang ibadah-ibadah ni, ibadah-ibadah yang dibuat oleh manusia ni, kalau kita tengok dalam Al-Quran, satunya menyebut menjadi pencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya perbuatan ibadah termasuklah solat antaranya, dia menjadi suatu perkara yang akan menghalang seseorang daripada melakukan dosa. Itu satu. Yang kedua, ada setengah dalil pula disebut perbuatan-perbuatan ini boleh mengkifaratkan. Mengkifaratkan dosa-dosa yang telah lalu. Dua perkara lah. Dua perkara itu berbeza. Pertama tu diberitahu perbuatan
baik yang kita buat, antaranya solat tu yang disebut dalam Quran, innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang dengan ibadah solat kita tu menjadi satu kekuatan akan timbul. Kalau kita buat sebaik-baik ibadah solat tu menjadi suatu dorongan kita untuk tidak melakukan perbuatan buruk. Jadi hak ni tak melibatkan dosa, cuma menghalang kita awal-awal lagi daripada buat salah. Itu yang kedua. Itu yang kedua yang saya nak sebut. Yang kedua ni, perbuatan-perbuatan baik yang kita buat tu boleh mengkifaratkan dosa-dosa kita ni. Hak pertama tu sekadar menghalang daripada buat, yang kedua mengkifaratkan. Apa maksudnya? Banyak ayat kalau ayat Quran, ayat tadi tu, innal hasanati yuzhibna sayyi'at, akan menghapuskan, menghilangkan keburukan-keburukan. Dalam hadis disebut wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk yang kau lakukan itu dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk itu. Jadi ini disebut kifarat, mengkifaratkan. Dalam hadis pun disebut, contohnya tentang ibadat puasa. Disebut dalam hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan soma Ramadan ni, orang yang berpuasa Ramadan dengan sepenuh kesungguhan, ihtisaban, ada ciri-ciri khas lah, bukan sekadar puasa tapi ada ciri-ciri khas ihtisaban ni, yakni orang yang menghayati puasa dengan sebaik-baiknya ni, zahir dan batin, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka terampunlah segala dosa-dosanya itu. Baik, macam mana kedudukannya? Apakah ibadah-ibadah ni boleh menghapuskan dosa? Maka sebab itu kita kena faham dalam perkara ni bahawa berkaitan dengan dosa-dosa yang dibuat oleh manusia ni ada beberapa cara penyelesaian dia tu. Tapi intinya, kuncinya adalah taubat. Baik, persoalan sekarang, sekiranya ada seseorang tu meninggal dan tidak melakukan taubat terhadap kesalahan yang dilakukan, tapi dia tak Muslim lah, dia pernah buat salah tapi dia tak taubat, dia lupa, akhirnya mati gitu je. Dia tak taubat, tidak melakukan taubat terhadap kesalahan yang dia buat tu, dia tak peluang untuk mendapat pengampunannya. Persoalannya. Maka kalau kita tengok aspek lain masih ada. Taubat tu syarat asasi. Itu pun masih dikhilafkan oleh Al-Ghazali, kata apakah seorang yang bertaubat yang cukup syarat tu pasti terhapus dosanya atau tidak. Itu masih khilaf ulama lagi. Setengah mengatakan pasti, setengah tu katakan dok, tapi zon yang tinggi maka dia akan diampunkan dosa. Tak apalah, itu khilaf. Cuma sebagian ulama kata kalau ulama-ulama termasuk Al-Ghazali memilih pandangan siapa yang taubat penuhi syarat dia tu memang pasti terampung dosa-dosa dia tu. Isunya orang tidak bertaubat macam mana? Masih ada peluang? Masih ada. Kok mana pula boleh gitu? Antaranya tadilah buat perbuatan-perbuatan baik, menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk tadi itu. Cuma ulama-ulama menjelaskan bahawa perbuatan-perbuatan buruk ni yang terhapus dengan perbuatan baik ini, iaitu perbuatan buruk yang merupakan dosa kecil. Dosa kecil terhapus dengan perbuatan-perbuatan baik itu. Itu pun masih ada juga pendapat-pendapat yang mengumumkan bahawa perbuatan baik yang kita buat tu bukan saja menghapuskan dosa kecil tetapi juga termasuk dosa besar. Baik, sekiranya perkara ni atas pertimbangan ni, perbuatan baik yang kita buat ni menghapuskan dosa bukan saja kecil termasuk besar ni juga, hukum mana? Saya melihat perkara ni boleh berlaku sekiranya perbuatan baik yang dia buat tu memenuhi beberapa syarat lah. Syarat yang macam mana? Iaitu orang yang buat perbuatan baik tu dengan sepenuh jiwa raga dia, maksudnya zahir dan batin juga, dia menghayati ibadah-ibadah dia tu. Itu atas saya sekiranya perbuatan-perbuatan ibadah tu dilakukan seperti itu, maka mudah-mudahan harapan bukan saja menghapuskan dosa kecil tapi juga dosa besar. Dalam ki macam ni sesuatu yang boleh memahamkan kita kenapa boleh jadi gitu tu, iaitu kita tengok takrif taubat menurut Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Jalani dia kata taubat tu ta'zimu amrillah, memuliakan, mengagungkan Allah. Itulah hakikat taubat menurut Syekh Abdul Qadir. Jadi kalau kita tengok pada atas, kita ambil lah atas pandangan yang mengumumkan tadi tu, terhapusnya dosa bukan saja kecil besar, ada kemungkinan tanpa kita, kalau kita tengok boleh berlaku dari sudut mana? Dari sudut orang yang melakukan ibadah dengan penuh kesungguhan ni secara tak langsung sebenarnya sudah ada makna taubat pada perbuatan dia tu.
iaitu bila dia berpuasa dengan kesungguhan hati, dia sudah ada inti taubat yang disebut oleh Syekh Muqaddir itu, iaitu ta'zimu amrillah. Jadi cara langsung bila dia puasa, dia bersolat dengan sepenuh hati, rupanya makna taubat sudah ada pada perbuatan dia itu. Itulah atas dasar inilah mewajarkan pada pandangan saya lah, atas orang yang mengumumkan menyebut secara umum bahawa dia terhapus dosa, bukan saja kecil, besar. Atas dasar kalau dia buat amalan ibadah dengan ada ciri-ciri tadi tu, ada ciri-ciri ta'zim wa amrillah tu. Baik, apa lagi ruang-ruang selain daripada tu? Syafaat. Bagi orang yang, sebab kita kena ingat bahawa salah satu di antara perkara-perkara yang berlaku di akhirat adalah syafaat. Baik, apa syafaat? Pertolongan. Ni sistem ni berlaku, diperakukan. Di akhirat nanti kita tahu banyak syafaat. Syafaat paling besar sekali syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinamakan syafaatul uzma, yang untuk menyegerakan urusan hisab di mahsyar. Tapi ada syafaat lain, syafaat untuk orang masuk ke dalam syurga. Kalau uzma tu sikit je mas. Syafaat uzma tu untuk orang yang untuk Nabi Muhammad saja, tak ada orang lain. Yang kedua, syafaat memasukkan segolongan manusia ke dalam syurga tanpa hisab, tak lalu hisab. Tak lalu ke hisab, tapi titian sirat lalu. Tapi lalu dengan laju lah. Tapi hisab ni tak ada, tak lalu, tak masuk pun, dia tak lalu ke hisab. Itu ada dalam hadis. Ini juga syafaat khusus untuk Nabi Muhammad. Kemudian ada syafaat meningkatkan darjat seseorang di dalam syurga. Ini umum, bukan khusus untuk Nabi Muhammad saja. Kemudian ada syafaat mengeluarkan orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, ataupun menghalangi seseorang yang akan dimasukkan ke dalam neraka sehingga tidak dimasukkan. Jadi syafaat ini juga umum kepada orang lain. Jadi bila sebut masuk neraka ni, kita tahulah. Jadi ada syafaat. Jadi peluang untuk orang itu bertaubat ni masih ada peluang lagi lah, iaitu antaranya syafaat. Jadi bila pertanyaan tadi tu, taubat adalah inti dia lah, asal lah. Tapi bagi orang yang mati tidak bertaubat, masih ada ruang-ruang, termasuklah syafaat. Berkemungkinan atas dunia ni dia menghormati orang soleh, para awliya, berkhidmah kepada mereka itu, mengikuti petunjuk pertama mereka itu, dan di akhirat kemungkinan dia ni ahlus syafaat, maka dapatlah syafaat tu mudah-mudahan. Itu sebagai satu perkara. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.